Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nordiana binti Mosum bersama penyelia saya iaitu Dr. Muhammad Yuzaidi Muhammad Yusof. Kami daripada Pusat Penyelidikan Bitara Melayu, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan akan membentangkan kertas kerja bagi sempena Persidangan Antarabangsa Penyelidikan Siswaza Progress 2021 dengan tajuk Perubahan Adat dan Ritual dalam Adat Kematian Masyarakat Bajau Sama. Latar belakang kajian ini membincangkan mengenai perubahan adat dan ritual dalam adat kematian masyarakat Bajau Sama di Kampung Taun Gusi, Kota Belud, Sabah. Masyarakat Bajau merupakan etnik terbesar di daerah Kota Belud. Mereka mempunyai kepelbagaian dan keunikan adat mereka tersendiri, termasuklah dalam upacara kematian yang berbeza pelaksanaannya berdasarkan perbezaan keturunan asal-usul mereka. Terdapat beberapa adat dalam ritual kematian masyarakat Bajau yang telah mengalami perubahan, iaitu sama ada tidak lagi diamalkan ataupun dikekalkan dengan tujuan penambahbaikan. Jadi penyelidikan ini bertujuan untuk menganalisis perubahan adat-adat dalam ritual kematian masyarakat Bajau Sama dan berlandaskan kerangka teori perubahan sosial gagasan Wilbert Imo. Nyataan permasalahan kajian ini melihat sejauh manakah adat dan ritual dalam adat kematian masyarakat Bajau Sama itu masih lagi diamalkan selagi ianya masih mempunyai pengamal, dan apakah bentuk-bentuk adat yang masih lagi dikekalkan sehingga ke hari ini. Selain daripada itu, pengkaji melihat adakah berlakunya perubahan dalam adat dan ritual kematian masyarakat Bajau Sama ini disebabkan oleh faktor-faktor yang dikemukakan oleh Wilbert Imo dalam teori perubahan sosial, antaranya termasuklah oleh faktor evolusi, akulturasi, faktor persekitaran dan lain-lain lagi. Bukan itu sahaja, pengkaji juga melihat berlakunya jurang penyelidikan dan penulisan ilmiah yang membincangkan mengenai adat dan ritual kematian masyarakat Bajau Sama dengan lebih terperinci. Hal ini dapat dibuktikan apabila penulisan daripada pelbagai sumber seperti tesis, buku, makalah, artikel dan ilmiah sebelumnya banyak membincangkan mengenai kebudayaan yang meluas tentang perkahwinan, tentang rutin harian, amalan dan kepercayaan, adat istiadat. Adapun penulisan lainnya yang membincangkan mengenai ritual kematian oleh Sadatul Nurnis, Ismanira Ismail pada tahun 2003 dan Yap Beng Liang, namun tidak mengupas perubahan adat. Mereka menyentuh tentang jenis-jenis adat tersebut tetapi tidak mengupas tentang perubahan yang berlaku hari ini dan apakah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan itu berlaku. Oleh itu, penyelidikan ini dianggap sebagai satu penerus bagi meneruskan penyelidikan terdahulu dan diharapkan menjadi satu input dalam mengupas lagi lanjut tentang perubahan adat dalam ritual kematian masyarakat Bajau Sama. Objektif kajian ini sudah pastinya untuk menganalisis perubahan dalam pelaksanaan adat dan ritual dalam adat kematian masyarakat Bajau Sama, di mana perubahan itu adalah melihat kepada bentuk-bentuk adat yang terdahulu dan yang sekarang, kemudiannya menganalisis faktor-faktor berlakunya perubahan adat itu selaras dengan kerangka teori perubahan sosial oleh Wilbert Imo. Metodologi kajian ini menggunakan pendekatan etnografi yang amat bersesuaian, di mana pengkaji telah melakukan kajian lapangan di Kampung Taun Gusi, Kota Belud, Sabah. Seterusnya, melakukan pemerhatian dan ikut serta. Lain daripada itu, pengkaji juga telah menemu bual informan yang arif dalam bidang kebudayaan masyarakat Bajau Sama, iaitu Tuan Haji Muhammad Kasim bin Mustafa yang merupakan mantan Ketua Anak Negeri dan Ketua Adat.
Seterusnya, pengkaji juga telah melakukan kajian perpustakaan untuk mendapatkan lebih banyak bahan-bahan ilmiah bagi menganalisis kajian ini. Berikut merupakan bentuk-bentuk adat dalam ritual kematian masyarakat Bajau Sama yang merangkum sebelum, semasa dan selepas ritual pengebumian itu dilaksanakan. Adat sebelum ritual pengebumian dikenali sebagai adat balu-balu. Adat balu-balu ini merupakan proses yang pertama dalam ritual kematian masyarakat Bajau Sama, di mana bunyi-bunyian akan dipalu dengan menggunakan kulintangan, gong dan bebandil. Fungsi utama adat balu-balu ini diadakan adalah sebagai perantara untuk menyampaikan berita sedih kepada keluarga dan kaum kerabat bahawa berlakunya kematian dalam kalangan kedatuan. Oleh itu, kita dapat mengetahui bahawa adat balu-balu ini hanya akan dilakukan untuk keturunan kedatuan sahaja. Maka daripada itu, masyarakat akan mengetahui bahawa si mati adalah keturunan kedatuan dan merupakan ketua mereka. Kebiasaannya, adat balu-balu ni dijalankan oleh individu yang terlatih dan mempunyai kepakaran dalam memukul alatan muzik berkenaan. Hal ini kerana kepakaran itu sangat penting agar bunyi-bunyian yang dihasilkan tidak sumbang. Namun sekarang, adat balu-balu tidak lagi diamalkan. Menurut informan Tuan Haji Muhammad Kasim, hal ini kerana adat balu-balu dilakukan ketika zaman nenek moyang terdahulu. Pada ketika itu, masyarakat tidak mempunyai kemudahan yang khusus untuk menyampaikan sesuatu berita. Jadi pada hari ini, revolusi industri teknologi telah menghasilkan pelbagai medium penyampaian secara lebih efektif, misalnya telefon pintar, radio dan televisyen. Bukan itu sahaja, kurangnya penglibatan dan tenaga kepakaran dalam memainkan alatan bunyi-bunyian yang dipalu juga sangat menjadi salah satu faktor tolakan yang menyebabkan adat ini semakin menyepi. Dalam proses semasa ritual pengebumian sedang dilakukan, adat yang pertama dikenali sebagai proses usungan. Usungan ni merupakan proses kedua selepas upacara adat balu-balu dilaksanakan. Usungan juga merujuk kepada kata nama adat yang berkenaan, iaitu aktiviti atau proses mengusung keranda jenazah. Reka bentuk usungan adalah seperti lepa atau sebuah kapal. Saiz usungan adalah kira-kira 5 kaki. Terdahulu, usungan yang diperbuat menggunakan kayu tidak boleh menggunakan paku. Sebaliknya, menggunakan kreativiti masyarakat dengan menggunakan kaedah mengikat menggunakan rotan. Usungan juga hanya boleh digunakan bagi keturunan kedatuan. Warna dan hiasan pada usungan kedatuan menggunakan warna putih. Bagi proses usungan, ia bermula dari rumah si mati sehinggalah ke tapak perkuburan. Orang biasa pula hanya menggunakan sangkap-sangkap. Apakah yang dimaksudkan dengan sangkap-sangkap? Sangkap-sangkap adalah keranda yang diperbuat menggunakan bambu. Dan pada hari ini, revolusi hari ini membuktikan bahawa proses usungan ini masih lagi diamalkan oleh masyarakat Bajau Sama. Menurut Tuan Haji Muhammad Kasim, penggunaan usungan ini ianya bergantung kepada keadaan cuaca pada ketika itu. Sekiranya keadaan tidak mengizinkan seperti hujan lebat, maka proses usungan dapat digantikan dengan menaiki van jenazah. Proses usungan ini hanya digunakan kepada golongan kedatuan sahaja. Kebiasaannya, orang biasa yang menggunakan proses usungan boleh dikenakan denda adat, iaitu 3 ekor unggas ataupun ayam. Walau bagaimanapun, denda adat ni dalam ritual kematian masyarakat Bajau masih mengambil kira budi bicara dengan mempertimbangkan latar belakang dan pelbagai aspek. Daripada itu, penemuan pengkaji
Pengkaji mendapati proses usungan ni menepati prinsip dalam teori perubahan sosial, iaitu penyesuaian dan persekitaran yang akan dibincangkan pada bab perbincangan selepas ini. Payung kematian. Payung kematian adalah tunggul-tunggul atau bendera simbolik dalam ritual kematian masyarakat Bajau Sama. Ianya diperbuat daripada bambu dan dibungkus menggunakan kain putih. Kebiasaannya payung kematian ni dipacakkan di tanah perkuburan si mati sebagai tanda baru sahaja berlakunya kematian dalam kalangan masyarakat Bajau Sama. Payung kematian ni mempunyai perbezaan warna dan jumlah tingkat payung kematiannya. Ianya berbeza mengikut keturunan kedatuan, warisan kedatuan dan syekh. Jadi sekarang adat dan ritual payung kematian ni masih lagi diamalkan oleh masyarakat Bajau Sama. Jadi melalui pemerhatian pengkaji, dapati adat dan ritual ni masih lagi secara jelas diamalkan di tapak perkuburan kampung Tahun Gusi seperti yang tertera pada gambar. Jadi pengkaji juga dapat membezakan keturunan masyarakat Bajau Sama iaitu yang meninggal dalam tapak perkuburan tersebut melalui warna pada payung kematiannya dan bilangan puncak tingkat payung kematian si mati. Jadi payung kematian ni akan ditanggalkan apabila payung berkenaan sudah lusuh dan buruk. Selepas ritual penggebumian dilakukan, terdapat 2 adat yang akan dilaksanakan, iaitu yang pertama, adat bangkai-bangkaian. Adat bangkai-bangkaian ni merujuk kepada penyediaan tempat tidur untuk si mati berserta pakaiannya. Motif penyediaan bangkai-bangkaian ni adalah untuk menyampaikan mesej bahawa apabila tetamu berkunjung ke rumah, mereka mengetahui bahawa rumah berkenaan ada berlakunya kematian. Bangkai-bangkaian diletakkan di dalam rumah si mati dan kebiasaannya akan menghadap kiblat. Pakaian si mati juga akan disusun rapi pada bahagian atas katil yang telah dibalutkan menggunakan kain putih. Bagi mayat lelaki, kasut perlu ditempatkan di sebelah kanan katil atau tilam si mati. Bagi mayat perempuan pula, kasut berkenaan perlu diletakkan pada bahagian bawah kaki ataupun tilam si mati di bahagian bawah. Pakaian si mati dalam adat bangkai-bangkaian ni akan disimpan selama 7 hari. Selepas 7 hari, keluarga si mati akan sedekahkan pakaian tersebut kepada mereka yang terlibat dalam pengurusan jenazah. Menurut informan Tuan Haji Muhammad Kasim, adat bangkai-bangkaian ni tidak lagi diamalkan oleh keseluruhan masyarakat Bajau Sama di kampung Tahun Gusi. Menurut informan, penyediaan bangkai-bangkaian dianggap boleh menimbulkan kerinduan yang melampau-lampau dalam kalangan ahli keluarga si mati. Oleh itu, adat ini rasional untuk tidak perlu lagi diteruskan. Jadi, pengkaji melihat adat ini bersesuaian dengan prinsip revolusi sosial yang diterapkan oleh Wilbert Imo. Pelaksanaan kenduri. Kenduri dalam ritual kematian masyarakat Bajau Sama kebiasaannya dilakukan selepas upacara penggebumian. Pelaksanaan kenduri dalam kalangan masyarakat Bajau terdiri daripada kenduri 1, kenduri ke-3, kenduri ke-7, ke-20, kenduri ke-40 dan ke-100. Tetamu akan dijamu dengan juadah yang berat seperti nasi dan lauk pauk. Namun begitu, kuih tradisional etnik Bajau juga sebagai sampingan akan dihidangkan, seperti kuih penyaram, bahulu dan lain-lain. Kenduri pertama sehingga hari ke-7 biasanya berlangsung selepas solat Zuhur. Jika diamati adat dan tradisi etnik ini, segelintir masyarakat Bajau Sama memberikan ganjaran yang berbeza-beza kepada tetamu yang datang. Misalnya pemberian kepala duang yang diberikan pada kenduri ke-7 ataupun bungkusan makanan. Kepala duang ni merujuk kepada bakul yang bersaiz besar yang mampu menampung bekalan makanan seperti kuih-kuih tradisional buah-buahan untuk diberikan kepada tetamu khususnya pada kenduri ke-7. Seperti gambar yang tertera. Gambar tertera ini berikut merupakan contoh-contoh bungkusan kuih muih tradisional
etnik bajau sama yang diletakkan dalam bungkusan bakul besar iaitu dikenali sebagai kepala duang. Menurut informan, pelaksanaan kenduri sehingga hari ini masih lagi diamalkan. Namun berlakunya perbezaan yang nyata yang jelas iaitu terdapat perbezaan daripada aspek pemberian kepala duang dan bungkusan makanan kepada tetamu. Ianya selarih dengan tuntutan Islam di mana kita dituntut untuk memudahkan keluarga si mati yang baru sahaja kehilangan keluarga dan mengelakkan berlakunya pembaziran. Perbezaan kemampuan juga adalah salah satu garis panduan yang jelas dengan tidak harus atau tidak mewajibkan pemberian itu dilakukan kepada tetamu. Berdasarkan dapatan kajian, didapati berlakunya perubahan pelaksanaan adat dalam ritual kematian masyarakat Bajau Sama, iaitu sama ada dikekalkan atau tidak lagi dijadikan amalan. Daripada analisis bersesuaian dengan teori perubahan sosial, memperlihatkan bagaimana revolusi sosial, ketegangan, ketidaksamaan, penyesuaian persekitaran dan akulturasi menjadi faktor berlakunya perubahan tersebut. Akulturasi. Dalam akulturasi menerusi adat payung kematian. Golongan Syekh menggunakan pakai adat ini. Hal ini dapat dibuktikan apabila berlakunya perkahwinan campur orang Bajau dengan orang Arab. Dengan itu, berlakunya pemindahan unsur-unsur kebudayaan. Seterusnya, penyesuaian persekitaran dapat dilihat kepada dua adat, iaitu adat kenduri dengan adat balu-balu. Dalam pelaksanaan kenduri, para tetamu tidak lagi diwajibkan untuk menerima kepala duang. Ini bersesuaian dengan tuntutan Islam agar memudahkan lagi keluarga si mati yang baru sahaja kehilangan ahli keluarga terdekat dan mengelakkan pembaziran. Seterusnya, adat balu-balu. Adat balu-balu dalam penyesuaian persekitaran di sini dimaksudkan apabila didorong oleh pemindahan teknologi daripada adat balu-balu kepada penggunaan telefon pintar. Selain itu, ketiadaan tenaga pakar dalam memainkan alatan balu-balu juga dianggap sebagai salah satu faktor menyebabkan adat ini telah menyepi. Ketegangan ketidaksamaan. Ketegangan ketidaksamaan dapat dilihat menerusi adat usungan. Adat proses usungan ini biasanya dikhususkan kepada golongan kedatuan sahaja. Oleh itu, orang biasa yang menggunakan adat ini boleh dikenakan denda adat. Ini membuktikan di sini berlakunya perbezaan susun lapis. Pada revolusi sosial pula, kita boleh melihat berlakunya perubahan sosial pada adat bangkai-bangkaian yang diamati memperlihatkan ciri-ciri prinsip revolusi sosial iaitu sekurang-kurangnya keseimbangan biasa antara kuasa dengan sumber dalam berbagai-bagai bahagian struktur masyarakat mungkin akan diubah selama-lamanya, terutamanya ketegangan biasa dan dalam sistem serta ketegangan itu dipeliharakan. Menurut Wilbert Imo pada halaman 121. Ini bermaksud tuntutan perubahan kepada keperluan dan emosi menidakkan adat ini harus lagi dipraktikkan ketika itu. Bagi mengelakkan lagi kerinduan yang melampau kepada si mati dengan meratapi pemergiannya dengan melakukan adat bangkai-bangkaian. Kajian terdahulu oleh Izmanira Ismail pada tahun 2013 mengenai adat tradisi kematian bagi suku kaum Bajau Sama Taun Gusi, Kota Belud, Sabah. Izmanira membincangkan isu yang sama mengenai etnik Bajau Sama di kampung Taun Gusi, Kota Belud dan berkaitan tentang adat dan kematian masyarakat Bajau Sama. Perbezaannya di sini adalah Izmanira menjelaskan tentang isu bentuk-bentuk adat dan hukum adat yang terkandung darinya, namun tidak mengupas bentuk-bentuk perubahannya secara terperinci. Perubahan di sini dapat dilihat daripada bentuk aspek ekonomi, politik dan sosial. Daripada perubahan inilah kita boleh melihat ianya menggunakan pendekatan teori perubahan sosial, sementara pengkajian sebelumnya menggunakan pendekatan konsep adat.
Daripada teori perubahan sosial juga, pengkaji dapat mengenal pasti bentuk-bentuk adat yang masih diamalkan dan yang tidak lagi diamalkan, serta menyelesaikan beberapa hukum adat baharu yang boleh diguna pakai dalam pelaksanaan adat ini. Oleh itu, penyelidikan ini dianggap sebagai rentetan daripada pengkajian terdahulu dengan mengupas lebih lanjut tentang adat dan ritual dalam adat kematian masyarakat Bajau Sama yang jelas telah mengalami perubahan sosial. Sebagai kesimpulannya, perkembangan dan ritual dalam adat kematian masyarakat Bajau Sama perlu dokumentasikan untuk rujukan generasi yang akan datang. Selain daripada itu, rujukan ini juga dapat juga jadikan identiti dan jati diri siapa itu etnik Bajau Sama. Penambahbaikan dalam perubahan adat itu adalah selaras dengan ajaran Islam yang mutakhir dan dilihat dapat mengekalkan lagi kelestarian kepelbagaian kebudayaan dan kekayaan etnik pelbagai kaum di Malaysia. Sekian dan terima kasih.